Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan kita, untuk mendapatkan statistik terkini COVID-19. Tapi itu sebentar sahaja lagi untuk kita bersama dia. Dan sekarang ni kita teruskan segmen kita yang pertama. Kita nak berikan tumpuan berkenaan dengan tuntutan insurans. Kerana ini juga ramai yang menjadi pertanyaan dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya berkenaan dengan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ramai yang tanya bagaimana dengan insurans saya, adakah ia layak kami membuat tuntutan dan sebagainya, dan bagaimana prosedurnya, SOP-nya dan sebagainya. Jadi memberikan penjelasan berkenaan dengan tuntutan insurans berkenaan dengan COVID-19 ini bersama dengan kita, iaitu Anthony Lee Fock Weng, pengerusi PIAM, dan juga Encik Zainuddin Ishak, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Reinsurance Berhad. Selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Okey, inilah kalau kita lihat pertanyaan yang seringkali diutarakan kepada pihak insurans juga ataupun ejen itu sendiri. Sekiranya mereka membuat mungkin pemeriksaan kesihatan ataupun menerima rawatan, sekiranya mereka disahkan positif, mereka bertanya adakah pihak insurans boleh memberikan mereka jaminan ataupun mereka boleh membuat tuntutan dengan pihak insurans. Itu perkara yang kita nak jelaskan pada waktu ini. Mungkin kita mulakan dengan Encik Anthony dulu. Langkah-langkah yang disediakan oleh pihak insurans pada waktu ini, petang lagi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Encik Zainuddin? Okey. Baik. Pertama kali, terima kasih kerana menjemput saya dan Anthony. Kami sebenarnya berdua ini dari PIAM. PIAM adalah Persatuan Insurans Am Malaysia. Berbalik kepada soalan, saya nak berkongsi tentang pengumuman, mungkin ramai yang lupa yang dibuat oleh Perdana Menteri pada 27 hari bulan Mac 2020 ketika mengumumkan rancangan stimulus ekonomi prihatin. Ada disebut oleh Perdana Menteri that kita ada pihak industri insurans telah bekerjasama dengan Bank Negara. Industri insurans itu ada tiga Ada PIAM, kita mewakili PIAM, kita juga ada LIAM iaitu Life Insurance Association, dan juga Takaful Malaysia Takaful Association. Ada menyediakan 8 juta peruntukan. Ini adalah contribution, adalah sumbangan untuk kos saringan COVID-19 yang boleh dibuat di klinik ataupun hospital ataupun makmal yang diiktiraf oleh KKM. Hari ini kita mungkin nak berkongsi lebih banyak perihal COVID testing kita yang sebanyak 8 juta CTF CTF. COVID-19 Test Fund. Okay. Maybe Mr. Anthony, you can elaborate more on the CTF fund. Sure. So the CTF fund for policyholders, so you have a Takaful or a medical policy. When you go for tests, normally if you test negative, there's no cover from the insurance. So this fund will pay 300 ringgit. Okay. So you get reimbursement for 300 ringgit. So we want to encourage more people to go for testing. Alright. 8 bilion ringgit, satu jumlah yang besar juga kalau dimanfaatkan khususnya kepada mereka yang layak untuk membuat tuntutan dan sebagainya. Tetapi mereka juga mungkin belum lagi tahu dengan perkara ini. Mungkin bagaimana? Kalau kita tengok jumlah orang yang layak mereka yang layak adalah pemegang polisi medical ataupun health insurance ataupun MHI. Dianggarkan hampir 2 juta pemegang polisi yang MHI ini di negara kita. Kesemua mereka ini layak sebenarnya untuk membuat tuntutan. Jumlah had tuntutan adalah sebanyak RM300 setiap tuntutan. Maksud kita akan membuat pembayaran semula ataupun reimbursement kalau RM300, 8 juta kita akan mendapat sebanyak 27,000 saringan, jumlah saringan. Kalau kita tengok apa yang diumumkan oleh KKM, jumlah saringan di Malaysia hari ini adalah sebanyak 120,000.
Jadi kalau 27,000 ni ditambah, jadi jumlah keseluruhan lebih 20% ya, meningkat jumlah saringan COVID-19 di negara kita. Okay. But so far, how many tests will the CTF cover and how many have been paid out? So far, there are just around 200, so it's only first week. But we need to encourage more people. So we have a website, www.myctf.my. All the information is there. You can apply online. Everything is. How many people have applied? So far, it's less than 1,000. Okay. So I think not enough awareness. Yeah. So we need to make sure everybody knows this is there. Please use it. Okay. Okey, dalam kita mewujudkan awareness ataupun kesedaran itu, perkara ini kepada mereka yang layak sebenarnya, siapa yang lebih memainkan peranan? Adakah pihak PIAM sendiri ataupun pihak insurans itu sendiri yang menawarkan pada saya rasa kedua-duanya ya. PIAM adalah salah satu partner ataupun rakan. Kita macam saya sudah sebutkan tadi, kita ada LIAM, NTA dan juga PIAM. Mereka juga mempunyai peranan yang sama. Dan individu, syarikat insurans dan juga takaful juga membuat pemberitahuan di laman-laman web mereka dan juga probably dalam social media. Jadi tujuan kita pada hari ini untuk berkongsi faedah-faedah ini. Ini adalah satu lagi yang saya perlu sebut ya. Dia tidak menjejaskan tuntutan. Ini adalah sebahagian. Tuntutan COVID ini tidak akan menjejaskan polisi. Okey. Ini adalah on top of the extra. So tidak menjelaskan claim experience of the claim history, tidak akan menjejaskan. Betul, sebab ada juga yang tanya adakah ia menjejaskan peratusan tu kan, NCD itu kan? Tidak sebenarnya. Tidak. Sebenarnya kami telah membuat kolaborasi yang di antara pihak Bank Negara, LIAM, PIAM, ketika wabak ini mula menular ya. Apakah sumbangan syarikat-syarikat insurans kepada masyarakat kita? Okey. Jadi kita telah mengadakan satu tabung sebanyak 8 juta ringgit. Okey. Untuk ketika itu testing ataupun saringan adalah satu yang keperluan. Kalau kita tengok saringan ya, negara-negara yang berjaya dalam mengekang kes COVID-19, saya bagi contoh seperti South Korea ataupun Germany ataupun Australia. Kalau di negara Jerman, di Germany, jumlah saringan setiap 1,000,000 penduduk adalah sebanyak 24,000. Kalau di Australia adalah 18,000. Kalau di Korea Selatan hampir 12,000. Tetapi di Malaysia hanyalah 3,700. Jadi kita masih kalau saringan adalah penting. Selepas itu strategi kita adalah saringan ataupun contact tracing ya. Baru boleh strategi kedua iaitu contact tracing. Kalau tidak ada saringan kita tidak boleh buat contact tracing. Jadi negara-negara yang lebih maju, lebih mahir ataupun lebih berjaya menangani kes COVID-19 adalah negara yang membuat saringan. Betul. Okey. Jadi ini adalah sumbangan industri insurans kepada masyarakat. Our civic duty. Okay, where the motor insurance are concerned, how are the general insurance companies helping their consumers? So quite a few different things. Some are allowing people to get reduction, so special discounts. Some are giving incentives, petrol vouchers, etc. And also we're looking at maybe 6-month cover, so you take a shorter cover to try and help your payment installment. So many different things are coming out now to help the rakyat. The payment installment is regarding what? So instead of paying 1,000 ringgit upfront, maybe you pay over monthly. So it helps you reduce your cash flow. Yeah, exactly. Okay. Okey, selain daripada
tabung ataupun dana 8 juta ringgit itu. Antara perkara juga yang diberikan tuntutan oleh pihak insurans iaitu mereka diberikan penangguhan 3 bulan yang ditawarkan penangguhan juga. premium Sebalik 3 bulan. ya betul. Ada sebab ahli-ahli PIAM dan juga LIAM dan juga MTA mempunyai tanggungjawab sosial kepada pelanggan-pelanggan mereka ya. So ada yang kita so itu terpulang kepada individu syarikat yang tertentu ya. So ada yang membuat penangguhan premium sebanyak 6 bulan. Premium ini harus dibayar sekarang. Itu adalah berasaskan kontrak. Tetapi syarikat insurans bersetuju untuk menangguhkan pembayaran ataupun membuat installment ya. So tidak sekaligus bayaran tidak. So ini akan meringankan bebanan untuk pemegang polisi. Okey. Itu sama seperti macam kalau pinjaman peribadi itu secara automatik ditawarkan kepada mereka. Kalau penangguhan premium pula, adakah mereka perlu apply buat permohonan terlebih dahulu untuk penangguhan ataupun macam mana? Automatik juga. Mungkin Anthony. Not automatic. So it's not yet launched. I think the first step is the 6-month policy. Okay. So you do a 6-month policy, then you can wait another 6 months. I see. And some companies, of course, during MCO, it's difficult to go and JPJ and all. So this one, we will work with individual to help. Maybe we wait till MCO is open and then you can go and apply, right? So that's where we're working together with Bank Negara. Alright, Because motor insurance is tariff, so Bank Negara controls the pricing. Okey. Bagaimana pula dengan travel insurance? Pastinya ramai yang telah beli. Dan sekarang mereka tidak boleh keluar negara ataupun travel. Jadi macam mana dengan isu itu? Apa yang saya telah baca antara inisiatif yang diambil oleh syarikat-syarikat insurans adalah pemulangan semula premium. Refund. Sebab kita tak boleh travel, tidak boleh melancong. Kita sebelum melancong kita membeli polisi travel insurance. Jadi setelah tidak boleh menaiki kapal terbang dan sebagainya, mungkin syarikat kapal terbang airlines will make a refund. Kita juga syarikat insurans juga membuat refund yang sama. So ini adalah untuk berlaku adil. Atau deferment. Bila boleh travel. Okey. Dan itu juga yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan untuk refund, tapi dalam bentuk kredit. Kalau ada setengah. Tapi untuk travel insurance tu pula, adakah sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh syarikat penerbangan itu ataupun berasingan? Pembayaran semulanya itu, refund itu Separate. Adalah dalam berasingan. Dan juga sebab ahli PIAM ni ada ramai ya. 22. So setiap tapi konsisten, penangguhan itu konsisten 3 bulan ataupun, tapi masing-masing adalah berhak untuk membuat keputusan syarikat masing-masing. Baik, terima kasih di atas perkongsian dan juga inisiatif yang bagus diambil oleh syarikat insurans. Dan mungkin ada kata-kata terakhir atau any last word you like to provide to all Malaysians or hope? Yeah, I think maybe you can help me translate, but I think the most important thing is you need insurance now because so much uncertainty, right? It's very... Waktu ini adalah waktu yang paling sesuai untuk memikirkan keperluan insurans ya. Kerana insurans akan membuat perlindungan dan perlindungan ini akan berguna ketika waktu pandemik seperti ini. Mungkin nasihat kita dari PIAM untuk orang ramai adalah untuk terus memberi sokongan kepada pekerja-pekerja Barisan Hadapan ya, hargai pekerja-pekerja Barisan Hadapan. Jarakkan social distancing, and wash your hand atau membasuh tangan seperti yang disarankan oleh KKM. Itu itulah antara nasihat-nasihat yang kita mewakili PIAM ya kepada orang ramai. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan thank you very much to Anthony Lee Fokweng, pengurusi PIM, dan juga Encik Zainuddin Ishak, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Reinsurance, berhad untuk penjelasan dan juga perkara yang mungkin patut anda ketahui berkenaan dengan tuntutan insurans sepanjang kita menangani wabak COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik.